Video ini dibawakan oleh Kalam Ulama. Para ulama berkata, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmat." Ketika saat kita menyebut dan menceritakan tentang orang-orang yang saleh, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengingati orang-orang yang saleh, maka hati tersebut akan dinaungi oleh lembayung rahmat. Tempat ataupun majlis yang dibasahi dengan kisah-kisah orang-orang yang saleh, maka majlis tersebut akan di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah juga seterusnya. Kita menceritakan tentang orang saleh ini ada faedahnya. Seorang ulama menyatakan kisah-kisah orang yang saleh adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Dalam diri kita ini ada musuh. Ada dua musuh. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Jadi musuh ini perlu kita perangi. Antara tentera yang boleh kita hantar untuk menewaskan dan mengalahkan musuh-musuh ini adalah mendengar, menceritakan kisah-kisah orang yang soleh. Mengapa? Kadang-kadang seorang itu dia lesu, malas untuk melakukan sesuatu amal. Seorang pelajar itu malas untuk belajar. Sebab apa? Kerana kemalasan, dorongan nafsu, hasutan syaitan, iblis, menyebabkan dia malas untuk melakukan amal soleh. Dia terpengaruh dengan bisikan daripada nafsu dan hawanya. Tetapi bila kita mendengar kisah orang-orang yang soleh, dia akan menyuntik semangat. Dia seperti tentera yang mana bila tentera itu datang, dia akan menghalau, dia akan menghapuskan musuh-musuh yang datang melingkungi diri kita. Hawa nafsu yang melingkungi diri kita akan dihapuskan oleh tentera ini, iaitu mendengar kisah orang yang soleh. Dia ada perbezaan. Ahli psikologi dan ahli tarbiyah mengatakan ada perbezaan dalam perkara kita ingin menggalakkan seseorang membuat kebaikan. Satu, kita menyebut kebaikan. Solat itu benda yang baik, puasa itu benda yang baik, belajar itu kita menyatakan dan kita menyuruh. Kita menggalakkan seorang melakukan suatu kebaikan dengan cara kita menyuruhnya, mengeluarkan perintah. Dan satu lagi, seseorang ingin menggalakkan seorang melakukan kebaikan dengan dia membawa kisah-kisah, cerita-cerita orang yang soleh. Kalau dia ingin menggalakkan orang belajar, maka dia akan membawa kisah orang yang rajin belajar, orang yang bersungguh-sungguh belajar, orang yang telah berjaya dengan ilmu yang dia ada. Maka sebenarnya kisah ini lebih cepat akan menggalakkan, akan menyuntik motivasi dalam diri seseorang berbanding hanya kita mengeluarkan perintah. Maka oleh sebab itu, uslub ini, cara ini, metod ini digunakan di dalam Al-Quran. Berapa banyak kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasul secara khusus dan kepada siapa sahaja daripada kalangan mereka yang membaca dan mendengar Al-Quran, kisah-kisah yang sebenarnya kisah ini ada rahsia. Allah Ta'ala berfirman dalam akhir surah Yusuf, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab." Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, iaitu kisah-kisah para nabi, ibaratun, sebagai ibarah, pengajaran untuk orang-orang yang berakal. Jadi semoga dengan kita mendengar kisah Al-Imam Asy-Syafi'i, dia akan menyuntik semangat kita menjadi insan yang berguna, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kerana seluruh sisi kehidupan Imam Syafi'i ini bukan kelebihannya dalam bab ilmu. Kalau kita ingin memberi galakan seseorang dalam bab ilmu, maka kita boleh bawa kisah Imam Syafi'i. Dalam bab ibadah, kita boleh bawa kisah Imam Syafi'i. Dalam bab kesabaran, kita boleh bawa kisah Imam Syafi'i. Dalam bab apa? Sungguh-sungguh dalam ibadah, berjaga malam, berpuasa, makan sedikit, dia adalah susu tubuh yang seluruh kehidupannya boleh menjadi ikon untuk seorang Muslim menjadi Muslim yang sebenar.